Okey? Okey tu. Ini soalan daripada kita punya audiens lah tu Ha. Dia tanya tu, generation endgame sedang hangat di media sosial ni tu. Ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju kan. Bukan dah tangguh ke? Dia ditangguhkan kan. Tapi mungkin bakal dibentangkan semula. Apakah Tok rasa ni pandangan peribadi Tok apakah penyelesaian terbaik untuk isu ni tu? Kalau tanya dengan saya setujulah. Rokok memang membahaya untuk kesihatan. Okey. Tapi kita kena ingat bahawa bila kita nak suruh orang berhenti merokok, kita kena ada kaedah-kaedah yang boleh mengalih perhatian dia ke benda lain. Kalau kita hari ni tahu bahawa ramai orang yang nak berhenti merokok, mereka mula ambil vape contohnya. Tiba-tiba dengan vape pun kita nak haramkan serentak. Dan idea tu pula datangnya daripada orang yang aku tahu bukan setakat isap rokok, bukan setakat Cigar. apa jenis benda yang bagi kat depan mata dia semua dia sapu lah, senang cerita kan. So logik lah sikit. Dan dalam masa yang sama dia nak galakkan penanaman ganja. So kalau rokok tak boleh, vape pun tak boleh, kemudian kau benarkan penanaman ganja, akhirnya orang isap apa? Takkan ini pun tak boleh fikir. Betul tak? Jadi bagi saya, negara macam New Zealand, mereka berjaya dalam mengekang tabiat merokok. Tetapi mereka mulakan dengan memindahkan pergi ke vape. So at least benda tu tak mengejut. Dia tak boleh merokok, ada benda yang dia boleh, Ada option lain lah. ada option lain. Dan kebanyakan dia orang ni duk nak berhujah pasal apa ni vape ni. Dia kata apa ni boleh menyebabkan kerosakan paru-paru dan mana fact yang menunjukkan orang yang ambil vape kat Malaysia ni paru-paru dia rosak? Shisha betul. Tapi vape belum ada lagi. Data-data yang dia orang bagi ni kebanyakan benda yang berlaku di Amerika, dan ianya disebabkan campuran nikotin yang berlebihan, bahan-bahan di dalam bahan-bahan terlarang yang dimasukkan ke dalam flavor. Benda tu tak berlaku di Malaysia. So lebih baik kita perketatkan undang-undang supaya jangan biarkan mereka-mereka yang mengambil vape ini mencampurkan benda-benda ni. Lebih baik buat undang-undang macam tu daripada kawal selia benda ni. Dan kena ingat bahawa industri vape ini dia melibatkan ramai orang Bumi Putera. Ada 200 kilang vape di Malaysia. Ada 7,500 kedai jual vape, melibatkan 31,500 pekerja. Kalau kita teruskan generation endgame ni mulai 1 hari bulan Januari 2007, orang yang lahir selepas tu tak boleh sentuh produk tembakau, tak boleh sentuh produk vape. Maknanya kerja di kedai supermarket, minimarket yang ada jual produk tembakau, produk vape pun tak boleh. Nak bawa van, orang ada barang tu pun tak boleh. Terkait Dia terkait benda tu. So benda ni perlu diperhalusi. Saya haraplah Kementerian Kesihatan memperhalusi semula benda ni. Orang yang tak isap rokok, saya pun tak isap rokok juga. Tetapi saya tahu bukan mudah untuk paksa certain generation tiba-tiba untuk berhenti daripada langsung tak merokok, tak bagi dia alternatif apa benda yang dia orang nak isap. Bagi saya benda ni, saya takut ianya akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Dia ambil benda lain, dia ambil gam ke, dia ambil ketum ke. Kalau ketum dengan campur dengan ubat nyamuk lah segala macam, lagi rosak.
Jadi benda ni perlu diperhalusi dengan betul-betul. Kalau dah tak dapat benda-benda tu semua, last sekali ubat batuk pun boleh jadi modal untuk diorang high. So benda ni kita kena bijaksana lah. Okay? Dan ianya juga tu kan, bukan apa orang kata, keputusan popular untuk melaksanakan GEG juga. Kita Dari segi antara politik. sebab orang muda marah dengan Barisan Nasional pasal idea bodoh KJ ni lah. Idea KJ ni nak melaksanakan Generation Endgame ni telah banyak menyebabkan orang muda marah dengan kita. Kita duk harap dia dapat menarik sokongan orang muda, tapi dia menyebabkan orang muda makin jauh dengan kita. Tapi dia tak nak mengaku lah, kan? Belum lagi kes dia memaksa orang untuk ambil vaksin. Kemudian kaki tangan awam, nurses, frontliners yang terpaksa mengambil sebagainya. Ambil suntikan pertama okey lagi, suntikan kedua okey lagi. Bila dah masuk yang kedua, orang yang sihat pun ada kesan sampingan. Kalau tanya secara ikhlas dan undi itu sulit, buatlah referendum di kalangan semua kaki tangan kesihatan ke, ataupun semua frontliners, sama ada mereka mau mengambil vaksin ataupun tidak yang diwajibkan ke atas mereka. Cuba tanya, tengok apa hasil, kan? Okey? Begitu.